Rasulullah, dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga hujung nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini dapatlah kita berkumpul, berhimpunlah kita beramai-ramai dalam pada malam Karnival Mahabbatur Rasul. Kerana pada hari ini merupakan hari yang paling mulia. Hari ini lahirlah kekasih kita. Siapa? Tentunya Muhammad bin Abdullah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita tertanya macam manalah, lagu manalah keadaan masyarakat jahiliyah sampaikan Nabi terpaksa berhijrah keluar dari Mekah? Ya, mari saya ceritakan. Adik-adik, abek-abek, kakak-kakak, Rasulullah berada di Mekah 13 tahun. Rasulullah berdakwah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hanya untuk menyeru supaya kaum Quraisy membebaskan diri mereka daripada perbuatan syirik kepada Allah. Namun dakwah Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh kaum Quraisy. Mereka mengugut Rasulullah, mereka mengancam Rasulullah, serta kemuncaknya Parlimen Mekah, iaitu Darun Nadwah, membuat persidangan yang amat serius ketika itu. Pada awal pagi hari Khamis 26 Safar, berkumpul pemimpin-pemimpin Quraisy hanya untuk membincangkan satu usul, iaitu apa yang nak dibuat dengan Muhammad bin Abdullah. Ketika bersidang, bangkit Abu Jahal memberikan cadangan supaya Muhammad bin Abdullah dibunuh serta-merta. Lalu dikumpulkanlah anak muda, berkumpullah orang muda dari setiap kabilah untuk mengepung rumah Rasulullah dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah sayangkan kekasihnya. Allah pasti tidak akan membiarkan kekasihnya keseorangan. Allah memberi keizinan supaya Rasulullah berhijrah. Agak-agaklah Rasulullah nak berhijrah ni senang ke susah? Ya, tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu bro. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hijrah, Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur beliau. Rasulullah keluar daripada rumah sambil membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin ayat 9. Rasulullah baca ayat ini sambil menabur pasir di kepala orang muda yang mengelilingi rumah Rasulullah. Dengan itu
Mereka sama sekali tidak dapat melihat kelibat Rasulullah. Rasulullah bergegas ke rumah Abu Bakar. Rasulullah destinasi pertama ekspedisi hijrah ialah mereka menuju ke Bukit Sur. Namun kawan-kawan, Abu Bakar menggendong Rasulullah daripada bawah sehingga sampai ke puncak Bukit Sur. Dan ketika tiba di Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Apabila keadaan selamat, barulah diizinkan Rasulullah untuk masuk. Namun kerana penatnya Rasulullah ketika itu, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Namun kaki Abu Bakar sedang menutup satu lubang. Tiba-tiba keluarlah haiwan yang berbisa menyengat kaki Abu Bakar As-Siddiq. Mula-mula Abu Bakar tahan lagi. Namun kerana sakitnya, kerana perihnya kesakitan, terjatuh air mata Abu Bakar terkena pada Rasulullah. Rasulullah bangun. Rasulullah kata, "Ya Abu Bakar, apa kena dengan kamu?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kakiku ini disengat oleh haiwan yang berbisa." Selepas itu Rasulullah berludah ke tempat tersebut dan hilanglah kesakitan Abu Bakar. Jadi kawan-kawan, ibrah pertama, pelajaran yang dapat kita ambil. Lihatlah betapa akrabnya, betapa sayangnya, betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Di saat orang lain menghina Rasulullah, Abu Bakar menjaga Rasulullah. Di saat orang lain tidak mahu mengikut Rasulullah, Abu Bakar menemani Rasulullah berhijrah. Samalah macam kita. Dalam berkawan, kita perlu setia, sayang dan cinta kawan-kawan kita ni. Jadi disebabkan itu, saya minta seluruh warga dewan pandang partner sebelah, pandang kawan sebelah. Sambil pegang pipi kawan. Lepas tu cakap yang saya sayang awak. Siapa tak buat pendek umur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selepas itu, dalam perjalanan ke Madinah, Rasulullah berhenti di Quba. Apa Rasulullah buat? Ya, Rasulullah membina Masjid Quba. Ini mengajar kita bahawa betapa pentingnya masjid. Masjid itu lambang perpaduan. Masjid itu lambang kesatuan ummah. Masjid itu tempat masyarakat berkumpul. Dan siapa yang jauh dengan masjid, maka tenggelamlah dia dengan dunia. Siapa yang dekat dengan masjid, mudah-mudahan insya-Allah kita semua bertemu di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kawan-kawan, ibrah yang tiga yang kita dapat ialah, lihatlah bagaimana penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Siap ada alunan. Tala'al badru alaina. Dan orang Madinah juga offer, menawarkan Rasulullah untuk tidur di rumah mereka. Padahal mereka baru first time, mereka baru pertama kali berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kawan-kawan, kesimpulan daripada peristiwa hijrah ini, hijrah bukanlah kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata. Namun hijrah yang sebenar ialah kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalnya, daripada keadaan yang buruk, kita merubah supaya menjadi lebih baik. Dengan itu juga, saya menyuruh semua warga dewan, hargailah perjuangan dan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat. Ingat, kalau tidak kerana dakwah Nabi, mungkin lauk kita hari ini biawak masak lomak. Jijik tak jijik? Jijik.
Kalau tidak kerana dakwah Nabi, mungkin kita syirik kepada Allah. Kita sembah pokok, sembah binatang, sembah matahari. Ingat kawan-kawan, orang yang syirik ini selama-lamanya akan duduk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi bersempena dengan Maulidur Rasul, bersempena dengan happy birthday Nabi ini, saya mengajak kita semua kenal dan cinta Nabi. Bagaimana caranya? 3 cara. Pertama, ikutlah sunnah Nabi, ikutilah sunnahnya. Kedua, teladanilah akhlaknya. Dan yang ketiga, selawatlah ke atasnya. Dan saya, Muhammad Muaz Wajidi bin Muhammad Zarifi, mohon maaf atas kesilapan dan moga-moga kita semua bertemu di lain kesempatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.